Dikenali sebagai The Last Paradise on Earth, New Zealand adalah lokasi penggambaran film-film terkenal seperti The Lord of the Rings dan The Chronicles of Narnia. Penduduk New Zealand hampir mencapai 52 juta orang, yang terdiri daripada keturunan imigran Eropa dan keturunan Maori. Sebagai salah satu ahli British Commonwealth, sumber semula jadi New Zealand sangat kaya, dengan aktiviti ekonomi utama termasuk pelancongan, pertanian, perikanan, dan perindustrian berkaitan. Salam semua, ini adalah saluran, pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa Anda melihat keajaiban dunia. Menurut data IMF International Monetary Fund, pada tahun 2022, KDNK per kapita New Zealand adalah $49.847, menempatkannya di tempat ke-25 di dunia dan lebih kaya daripada negara seperti United Kingdom, Perancis, dan Jepun. Walaupun begitu, kebanyakan rakyat New Zealand tidak mempunyai banyak simpanan, termasuk golongan yang bergaji tinggi. Lebih kurang 37% penduduk negara tidak mempunyai simpanan bank dan masih mempunyai kad kredit dengan head kredit yang sudah habis. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, bank tempatan turut menawarkan ciri-ciri penggunaan lebih melalui penggunaan kad kredit. New Zealanders menggambarkan gaya hidup mereka sebagai laid back. Laid back asalnya bermaksud bersandar ke belakang tetapi telah diwujudkan oleh orang New Zealand sebagai sikap hidup santai dan tenang. Bagi kebanyakan orang Asia dengan waktu kerja yang panjang, sikap New Zealanders mungkin dianggap sebagai malas, sementara orang New Zealand juga tidak dapat memahami nilai pemikiran kami tentang mendapat banyak uang, atau menurunkan taraf hidup untuk menjimatkan uang. Bagi orang New Zealand, gaji boleh sedikit, gaji juga boleh rendah, tetapi faedah asas seperti cuti atau allowance melancong adalah tidak dapat dikurangkan. Dan masalah bekerja lebih masa tidak sering berlaku di negara ini. Bagi penduduk tempatan, kebahagiaan dalam hidup adalah faktor yang paling penting. Kemudian baru pekerjaan untuk mencari uang atau membeli kereta dan rumah. Apa yang dikira sebagai hidup yang bahagia? Kebanyakan orang New Zealand mengukur kebahagiaan mereka melalui quality dan kekerapan cuti. Dalam episode ini, kami akan melihat bagaimana sikap nilai uang, laid back, orang New Zealand tercermin dalam aspek makanan, pakaian, kediaman dan pengangkutan, dan apakah matlamat hidup yang dikejar dalam penggunaan uang mereka. Untuk makanan 3 kali sehari, orang New Zealand tidak terlalu memperdulikannya. Sarapan pagi yang biasa dijumpai adalah yogurt, buah-buahan, roti bakar atau hanya secangkir kopi atau jus. Makan tengah hari selama bekerja pun seringkali dihabiskan dengan cepat agar dapat segera menyelesaikan pekerjaan dan pulang lebih awal. Namun, meskipun tidak terlalu memperdulikan makanan, orang New Zealand sangat memperhatikan waktu makan makanan ringan dan barbeque. Mewarisi tradisi dari Eropa, orang New Zealand juga sangat memperhatikan waktu makan makanan ringan, tea time. Jika jam kerja melebihi 2 jam, majikan harus memberikan waktu istirahat teh berbayar selama 10 menit. Jika jam kerja adalah 6 hingga 8 jam, 2 istirahat teh berbayar selama 10 menit harus disediakan. Bagi orang New Zealand, kopi adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Minum setidaknya 1 cangkir kopi setiap hari adalah hal yang biasa di sana. Orang-orang juga sangat memperhatikan rasa dan cara menggoreng biji kopi. Selain makanan ringan dan teh, orang New Zealand juga sangat menyukai barbeque. Orang New Zealand hampir selalu memanggang di luar ruangan kecuali di musim dingin. Setiap akhir pekan atau ketika mereka merasa ingin memanggang, warga setempat seringkali membawa meja panggangan keluar ke halaman mereka dan mengundang beberapa teman untuk berkumpul, memanggang dan minum bersama. Oleh karena itu, perapian luar ruangan untuk memanggang adalah salah satu perabot rumah tangga yang harus dimiliki oleh keluarga New Zealand. Namun, jika Anda tidak ingin membelinya, tidak apa-apa karena kebiasaan memanggang yang populer di New Zealand. Hampir setiap taman memiliki perapian umum sehingga Anda bisa memanggang di mana saja. Gaya hidup santai dan santai orang New Zealand sering terlihat dalam cara mereka berpakaian. Orang New Zealand tidak terlalu memperhatikan tingkat kepopuleran busana.
Orang tempatan dalam kehidupan seharian biasanya hanya memakai t-shirt dan seluar jeans, serta kasut sandal. Jarang sekali Anda akan melihat orang New Zealand berpakaian jenama terkenal keseluruhan badan, melainkan hanya dalam majelis tertentu yang formal seperti majelis perkawinan atau majelis korporat. Anda akan melihat orang yang berpakaian formal di jalan raya kebanyakan adalah juru jual atau pendakwah. Bagi pekerja pejabat dan pengurus, mereka hanya memakai pakaian formal di dalam pejabat sahaja. Biasanya, mereka akan menukar pakaian formal ke pakaian kasual sebaik sahaja pulang dari kerja, dan malah profesor universiti pun berpakaian santai seperti pelajar. Karena sikap hidup yang tidak memperdulikan penampilan luaran, orang New Zealand tidak banyak membelanjakan uang untuk pakaian, dan ramai yang membeli pakaian semasa jualan murah. Jika mereka mau membeli pakaian dengan harga NZD 100, mereka mungkin akan berpikir, saya boleh membeli tiket untuk melancong ke Australia dengan beberapa ratus dolar lagi. Oleh itu, pasaran pakaian terpakai di New Zealand sangat populer dan pakaian dijual dengan harga yang sangat murah. Biasanya, setiap rumah atau komuniti akan mengadakan jualan geras atau pasar pakaian terpakai, memberikan peluang kepada jiran-jiran dan penduduk desa untuk membeli pakaian dengan harga yang murah. Menurut data kaji selidik pada tahun 2018, kadar pemilikan rumah di New Zealand hanya mencapai 64,5, yaitu kadar yang terendah dalam sejarah sejak tahun 1950-an, berbeda dengan kebanyakan penduduk Cina yang mengutamakan konsep, rumah adalah kekayaan. Orang New Zealand tidak terlalu mementingkan pembelian rumah, dan ramai daripada mereka memilih untuk menyewa rumah sebagai pilihan. Selain daripada harga rumah yang tinggi atau rendah, kecenderungan untuk mencoba persekitaran kediaman yang berbeza juga memainkan peranan. Pada Februari 2021, harga rumah di New Zealand telah mencapai tahap yang sangat tinggi dan menjadikan negara itu sebagai negara dengan harga rumah tertinggi dalam Pertumbuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, yang terdiri daripada 37 negara ahli. Auckland merupakan bandar yang paling terkesan dengan masalah harga rumah yang terlalu tinggi. Nilai median harga rumah di bandar tersebut telah mencapai NZD 1 juta, menjadikannya sebagai bandar yang sukar membeli rumah keempat teratas di dunia. Untuk melawan kemerosotan ekonomi selepas pandemik, dasar keuangan yang longgar di New Zealand menekan kos pinjaman rakyat, merangsang pasaran pelaburan yang menguntungkan seperti hartanah, dan secara langsung menyebabkan kenaikan harga hartanah yang tidak terkawal. Menghadapi harga hartanah yang tidak masuk akal yang sukar dipikul, kebanyakan orang New Zealand lebih memilih membebankan diri mereka dengan kos yang lebih ringan di pasaran sewaan daripada tercekik dengan hutang hartanah yang besar. Walaupun bilangan penyewa tinggi, ramai orang New Zealand masih suka menjaga kediaman mereka dan persekitaran kediaman walaupun tanpa pemilikan hartanah. Bagi mereka, ini adalah resepi untuk mencapai keseimbangan mental dan meredakan tekanan. Kebanyakan rumah penduduk tempatan adalah rumah setingkat dengan halaman depan dan belakang, oleh itu di luar masa bercuti, ramai orang New Zealand mahir dalam menjaga kebun dan tanaman mereka. Di New Zealand yang luas tetapi kurang penduduk, tidak mempunyai kereta sama dengan tidak mempunyai kaki. Pengangkutan awam di New Zealand tidak begitu mudah. Sebagai contoh di bandaraya yang paling ramai penduduknya, Auckland, pengangkutan awam terdiri daripada bus, feri dan kereta api bawah tanah. Harga tiket berkait rapat dengan kelajuan. Kos taksi adalah sekitar NZD 3 hingga NZD 4 dengan tambahan sebanyak sekitar NZD 27 hingga NZD 35 setiap kilometer. Harga perjalanan yang agak mahal, oleh itu kebanyakan orang memilih untuk memandu sendiri. Pasaran kereta terpakai di New Zealand 2 kali lebih besar daripada pasaran kereta baru, dan sesetengah bandaraya besar mengadakan lelang kereta terpakai secara berkala. Orang New Zealand yang praktikal tidak akan mencari kereta mewah yang terlalu fancy. Biasanya mereka memilih model kereta terpakai yang berpatutan dan mempunyai anggaran lebih untuk bercuti dan membeli kereta yang sesuai untuk keperluan melancong. Orang New Zealand sering menukarkan tempat duduk belakang kereta atau membeli van yang murah.
Ini juga menjadikan pasaran kereta terpakai di negara ini menjadi aktif. Pasaran kereta terpakai di New Zealand terdiri daripada kereta-kereta Jepun, di mana banyak di antaranya diimport secara langsung dari Jepun, mempunyai keadaan yang baik dan harganya berpatutan. Walaupun wilayahnya luas dan peratusan penduduk yang memiliki kendaraan adalah tinggi, bukan bermakna orang New Zealand hanya menggunakan kereta sahaja untuk pergerakan harian. Menurut laporan, Indeks Bandar Berbasikal Global, yang diterbitkan oleh Syarikat Insurans Jerman, COIA pada bulan Agustus 2022, yang membandingkan 16 penunjuk seperti kualiti jalan, panjang landasan basikal, kadar penggunaan basikal berkongsi, keselamatan memandu basikal, kadar kemalangan dan lain-lain. Ibu negara New Zealand Wellington berada di tempat ke-30 dan Auckland di tempat ke-49, kedua-duanya terdapat di ranking yang baik. Satu data menarik yang perlu diberi perhatian adalah kadar penggunaan basikal. Wellington mempunyai kadar penggunaan basikal sebanyak 72, 48, dan Auckland lebih tinggi lagi yaitu 74, 64. Dengan kata lain, lebih daripada 70% penduduk bandar-bandar besar New Zealand memiliki basikal. Selain digunakan untuk perjalanan harian, basikal juga merupakan kendaraan yang digunakan untuk berekreasi dan bercuti. Pada tahun ini, bilangan pengimportan basikal elektrik di negara ini semakin meningkat dan penjualan mencatatkan rekor tertinggi sejarah. Semakin ramai pekerja memilih menggunakan basikal elektrik untuk perjalanan ke tempat kerja. Jika tren ini terus berkembang, jumlah basikal elektrik di New Zealand di masa depan mungkin akan melebihi jumlah jualan kereta penumpang. Selepas mempertimbangkan keempat-empat aspek makanan, tempat tinggal, pakaian dan pergerakan, kita boleh lihat bahwa matlamat pengeluaran uang di New Zealand adalah mencari keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Syarikat tempatan jarang memaksa pekerja untuk bekerja lebih masa dan hampir tidak ada orang New Zealand yang sanggup mempertaruhkan masa berehat mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bagi penduduk tempatan, mencari uang yang banyak bukanlah matlamat utama hidup, tetapi pekerjaan yang dapat menyokong diri mereka dan menikmati kualiti hidup yang sepatutnya. Berbanding dengan pemikiran kekayaan terutamanya yang populer di Asia dan kebanyakan pekerja yang sibuk mencari keuntungan di tempat kerja, kedua-duanya mempunyai budaya dan nilai yang sangat berbeza. Terima kasih atas sokongan dan perhatian Anda. Jika Anda menyukai karya-karya saya, sila tekan, suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.